Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Salatan wa salaman ala khairi nabiyyin ursila wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa amma ba'd. Pertamanya, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmat dan kurnianya masih lagi kita dihimpunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah dan dapat pula kita beriktikaf sementara menunggu kedatangan waktu Isyak. Dan mudah-mudahan Allah menyampaikan kita pada waktu Isyak untuk sekali lagi kita menunaikan pula solat fardu Isyak secara berjemaah, dan mudah-mudahan keseluruhan amalan kita itu nanti dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala termasuk di antara amalan-amalan soleh kita di sisi Allah kelak, insya-Allah. Hadirin muslimin yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah sekalian, pada malam ini kita akan menyambung kembali perbincangan kita daripada pengurusan ilmu faraid dan juga harta pusaka, yang mana minggu ni rasanya minggu yang ketiga. Jadi kalau minggu ketiga ni maknanya kuliah saya sepatutnya tak ada dah lah, maknanya minggu depan. Walau bagaimanapun saya tak pasti untuk malam kita ada satu lagi kuliah kat silap saya untuk bulan 4 ni. Kalau katakanlah minggu depan tu adalah minggu keempat, jadi lepas tu ada satu lagi kali Isnin. Saya tak pasti sama ada akan saya berpeluang ataupun tidak. Lepas tu masuk bulan 4 ada 2 kali lagi sebelum Ramadan, maknanya. Jadi kuliah kita ni tak banyak dah, tinggal ni. Kecuali kalau ada katakanlah ganti bagi pengkuliah lain tidak datang, tidak hadir, jadi bolehlah, maknanya kita meneruskan perbincangan daripada ilmu faraid ni. Apa-apa lagi yang masih kita sempat ulang kaji sebelum, maknanya kita terpaksa berhentilah sementara apabila datang waktu Ramadan nanti, dan disambung semula selepas tu. Jadi untuk malam ini, sebagaimana yang kita janjikan, kita akan ulang kaji baliklah daripada perkara-perkara yang kita telah bincangkan daripada ilmu faraid ni sekian lama. Cuma oleh kerana PKP ni, maka mungkin ada perkara-perkara yang kita telah tertinggal, maknanya kita lupa balik. Jadi kita perlu maknanya perhangatkan semula. Jadi malam ini kita akan cuba bincangkan sepintas lalu dari segi kerangka ilmu faraid itu, dan kita akan menelusuri melalui daripada perbincangan ini daripada aspek apa yang disebut sebagai kaedah siasatan waris, berserta dengan syarat dia. InsyaAllah kalau sempat malam ni, walau bagaimanapun untuk menghangatkan kita punya perbincangan ini, maka kita imbas kembali kes yang pernah kita bincangkan pada penghujung kuliah kita yang lepas, di mana kita tinggalkan dengan soalan di mana seorang wanita, ada satu soalan yang pernah ditanyakan, iaitu berkenaan dengan seorang wanita meninggal dunia dan meninggalkan waris yang terdiri daripada seorang saudara seibu sebapa perempuan dan seorang anak saudara seibu sebapa lelaki. Waris-waris sebelah atas sudah pun meninggal terlebih dahulu, dan juga suami dan anak lelaki si mati juga sudah meninggal dunia terlebih dahulu daripada si mati. Ini adalah rentetan daripada soalan yang diajukan melalui, lepas kita rumuskan daripada WhatsApp yang dihantar, maknanya soalan melalui WhatsApp yang dihantar tu. Jadi kita buat rumusan, lepas kita dah tengok dah siasat tu, jadi maka hasil dia apa yang diceritakan tu adalah sebagaimana fakta kes ini. Okey. Jadi bila kita dapat soalan tu, memang kita kena buatlah siasatan waris untuk kita menentukan sebenarnya cerita ni melibatkan kes siapa yang mati, harta siapa yang tak dibincangkan. Sebab ada beberapa orang yang disebutkan oleh yang menyoal tu,
berkaitan dengan waris dia tu yang telah meninggal dunia. Jadi sebenarnya perbincangan ni nak merujuk pada siapa, nak menentukan ni, maknanya sebab tu kita ambil kaedah melalui siasatan waris, kaedah siasatan waris. Jadi rumusan dia kita akan dapati bahawa daripada cerita dia yang panjang lebar dan mungkin kalau kita tak biasa kita akan rasa berbelit-belit, maka kita akan dapati sebagaimana gambar rajahnya lah, iaitu si mati ni di mana dia mempunyai seorang saudara seibu sebapa perempuan, adik-beradik kandung perempuan lah, dan ada seorang anak saudara lelaki daripada saudara seibu sebapa lelaki yang mati dahulu. Okey, hal ni yang dikira sebagai waris dia. Tapi kalau ikut soalan ni, yang saudara seibu sebapa lelaki ni sebenarnya, saudara seibu sebapa lelaki ni, kalau silap saya dia ada seorang lagi waris dia. Okey, dia ada seorang lagi anak dia. Kalau silap saya anak perempuan dia kata sini. Ketiga-tiga adik-beradik ni, si lelaki dah berkahwin dan meninggal dunia meninggalkan 2 anak perempuan dan seorang anak lelaki. Jadi asal dia hak adik-beradik lelaki ni dalam cerita ni, dia ada 2 orang lagi anak. Kalau berdasarkan pada cerita. Jadi melalui siasatan waris kita dapat menentukan siapa yang sebenarnya layak menerima. Okey. Jadi bila dah macam ni, bagi orang yang dah belajar ni senanglah nak membahagikan, maknanya berapakah bahagian yang layak diterima oleh waris si mati. Cerita dia mungkin maknanya kalau kita tengok tu peringkat awal tu dia agak berbelit sikit lah, dah panjang lebar nak menentukan. Kalau kita tak biasa pula dengan siapakah waris-waris yang layak mewarisi ni, mungkin maknanya kita akan keliru sikit lah. Ceritanya melibatkan siapa yang sebenarnya mewarisi. Maka melalui siasatan waris kita buat gambar rajah pula mengikut kaedah yang nanti kita akan cuba buat bersama-sama di papan whiteboard nanti. Maka insyaAllah lah, maknanya kita senang lah meneliti siapakah yang layak menerima. Jadi dalam kes ni, maka ada 2 orang sajalah waris yang layak menerima. Sebab anak saudara seibu sebapa lelaki yang 2 orang lagi iaitu perempuan tak menerima. Sebab daripada saudara seibu sebapa lelaki ni yang boleh mewarisi anak lelaki dia saja, iaitu anak saudara kepada si mati. Anak saudara pada si mati jadi hak perempuan memang dia tidak mewarisi. Dia tidak mewarisi. Okey. Boleh. Jadi dalam keadaan ni kita nampak selalu, maka saudara seibu sebapa perempuan, oleh kerana hak lain ni mati belaka dah, nak tinggal 2 orang ni saja, saudara seibu sebapa perempuan dia akan dapat berapa bahagian dia? 1/2 lah, sebab dia seorang. Dia seorang, tidak ada saudara lelaki bersama dengan dia dan tidak ada keturunan ke bawah ni yang menyebabkan dia terdinding lah. Ayah pun dah mati dulu. Ayah ni hak utama lah. Kalau ada yang akan mendinding adik-beradik kepada si mati, sama ada seibu sebapa, sebapa ataupun seibu. Jadi kan itu dia dapatlah 1/2. Jadi kita tengok tu bukan tengok syarat saja, kita tengok juga mana faktor pendindingan dia, syarat pendindingan dia. Itu kena tengok juga. Sebab kadang-kadang orang tengok kepada syarat mewarisi saja, syarat mendinding ni orang kurang prihatin. Tak nampak macam mana kan. Okey. Kemudiannya anak saudara lelaki daripada saudara seibu sebapa lelaki, dia dapat berapa? Automatik dia akan dapat asabah. Maka dari segi kaedah dia, pengiraan dia, yang ni dapat 1/2, baki dia 1/2. Jadi 1/2 tu pergi kepada anak saudara lelaki tadi, daripada saudara seibu sebapa lelaki yang mati dahulu. Jadi cerita dia, kes dia tu maknanya selesai begitulah cara dia. Melainkan kalau di sana ada saudara sebapa lelaki, dia katakanlah dalam kes ni, selain daripada saudara seibu sebapa perempuan, anak saudara lelaki daripada saudara seibu sebapa lelaki, lepas tu dia ada saudara sebapa lelaki. Maka kalau macam tu, saudara sebapa lelaki dapat tak? Kenapa dia dapat asabah? Dia lelaki. Dia lelaki lepas tu? Gini. Kalau andai kata dalam kes ni, kes dia jadi macam ni. Si mati ni
Selain daripada dia ada saudara seibu sebapa perempuan, dia ada saudara seibu sebapa lelaki yang mati dulu macam ni. Kata dia ada anak saudara lah, anak lelaki daripada saudara seibu sebapa lelaki. Tapi andai kata ada seorang lagi saudara sebapa lelaki, andai kata kalau ada macam ni, siapa yang dapat asabah? Saudara sebapa lelaki. Dua-dua dapat asabah. Saudara dua dengan perempuan. Saudara Yang tu sekali. ni dia asabah kepada saudara seibu sebapa perempuan sekali. Jadi ada dua jawapan tu. Asas kalau tak ada ni, kita tentu dah yang ni dapat asabah, anak saudara ni. Tapi andai kata ada saudara sebapa lelaki, jadi siapa sebenarnya dapat? Saudara seibu sebapa perempuan dia dapat berapa? Kalau ikut fardu dia dapat 1/2. Jadi nak ambil fardu tu nak ambil apa ni? Fardu 1/2. Macam mana? Dia bersama. Macam mana? Sobat. Okey kan? Sebab tu kita kena buat ulang kaji ni sebenarnya. Jadi kita akan buat sekali ya. Tengok Okey. Jadi kalau macam tu, okey, dia satu je teori yang maknanya ada kawan saya tanya pagi tadi. Betul lah masa nak ambil kelas tadi, kawan saya tanya. Faraid ni macam mana? Kena belajar lagi ke kata? Sebab dia tahu saya mengajar faraid ni. Kena belajar lagi ke? Tapi sebenarnya saya tak sempat jawab lah sebab cikgu lain menyapa tu, jadi tak sempat kita nak jawab macam ni. Jadi satunya yang kita belajar ni, dari segi teori kita kena tahu macam mana. Kemudiannya praktikal dia. Sebab teori ni kita sebut tentang semua sekali. Macam nanti lepas ni kita akan tengok semua sekali dari segi syarat-syarat dia tu. Jadi kita akan tengok secara keseluruhan. Tetapi bila tiba pada peringkat praktikal dia, iaitu kes, pelaksanaan kes tu, di situ menentukan macam mana kita nak guna pakai syarat-syarat tadi. Okey? Jadi dalam kes ni macam mana kita nak kira? Cikgu? Nak baca kan? Yang ni kita kira hak yang lain tu sama lah macam ni. Cuma kita nak cerita ni kalau katakanlah hak yang waris yang ada ni macam ni. Katakanlah hak yang di kalangan adik-adik dan juga siapa dapat asabah? Saudara sebapa? Saudara sebapa? Saudara sebapa lelaki dapat asabah. Yang mana? Waris mana? Tak ada dah memang. Kita kira tak ada ni. Tak ada, atas ni tak ada belaka. Tak ada belaka ni. Jadi kita nak kira macam mana? Kalau macam tadi mudah lah. Kita tahu kan dua orang tu jadi seorang ambil 1/2, saudara seibu sebapa perempuan, anak saudara akan ambil asabah, nilai dia jumlah sama dengan 1/2 jugalah dalam kes tu. Tapi anda kata kalau ada saudara sebapa lelaki tambah seorang lagi, jadi kita nak kira macam mana? Asabah mak rajuli, hak perempuan ni dengan hak lelaki ni, macam Haji dia kata lah. Okey, ada jawapan lain tak? Haji Mak sama juga lah. Okey, sebenarnya yang saya nak highlight pada cerita ni ialah saudara seibu sebapa perempuan dia kekal dapat 1/2. Dia tak dapat asabah sebab dia mesti dalam grup yang sama. Maknanya sama saudara seibu sebapa sama saudara seibu sebapa. Saudara sebapa sama saudara sebapa. Dia tak boleh lompat saudara sebapa dengan saudara seibu sebapa. Okey. Cuma tinggal lagi dalam menentukan sekarang ni, ni saudara seibu sebapa, anak lelaki dia. Ni saudara sebapa. Siapa yang lebih dahulu layak dapat asabah? Ataupun dua dapat sekaligus? Saudara sebapa lelaki. Dan anak saudara dapat apa? Tak dapat. Okey. Ada jawapan lain? Okey, betul lah tu. Sebab bila ada saudara sebapa lelaki,
dia akan mendahului anak saudara lelaki daripada mendapat asabah. Sebab dia mesti sama level dulu. Okey. Lepas tu barulah pindah kepada anak saudara lelaki kalau yang ni tak ada. Anak saudara lelaki daripada saudara seibu sebapa lelaki. Barulah pindah kepada dia. Tapi bila ada je saudara sebapa lelaki, ni yang saya nak highlight ni. Maknanya dia tak pergi dah pada sini, anak saudara ni dapat, tapi sebaliknya saudara sebapa lelaki. Sebab tu dalam siasatan waris ni penting. Kita bila soal tu, kita kalau nak mudah, maknanya kita faham kes ni siapa, sebab kita nak cari siapa yang layak terima tu, maka kita buatlah gambar rajah bagi menentukan sebenarnya siapa lagi yang patut kita cari. Kalau tidak mungkin kita akan terlepas pandang lah kalau katakanlah kita tak tahu bahawa saudara sebapa ni ada. Jadi kena check dulu, sebab dia sama level dulu baru dia turun. Lepas tu sama level dengan dia. Jadi hal ini dia akan dapat, dia automatik dapat mahjub lah, iaitu terdinding. Dapat mahjub lah dah. Maknanya terdinding sebab kerana ada saudara sebapa lelaki yang mengambil asabah. Dia terdinding dengan saudara sebapa lelaki. Walaupun ni sebapa, ni seibu sebapa. Okey, tapi sebab maknanya dia kena tengok level atas. Tak ada level atas baru turun ke bawah. Gitu itu yang saya nak cerita dalam kes ni. Boleh Baik, itu cerita dia. Baik, sekarang ni sesalah maknanya kepada kisah soalan minggu lepas yang kita nak bincangkan tu. Okey. Jadi sekarang ni kita nak ulang kaji sikit sebab tak lama lagi kita akan masuk Ramadan dan kemungkinan bila masuk Ramadan ni kita akan cuti lagi kan. Jadi tak dapatlah maknanya kita ingat kita ulang kaji lagi apa semua. Takut lupa pula bila buka Ramadan nanti kita nak buat kuliah, lupa pula. Jadi kawan-kawannya kita buat ulang kaji ni supaya kita pada bulan Ramadan nanti boleh kita berlatih di rumah. Jadi hari ni kita nak buat cerita, kita nak ulang kaji ni, iaitu berkenaan dengan kedudukan waris melalui kaedah siasatan waris, dan kita nak masuk juga kepada syarat-syarat dia. Okey. Jadi kalau kita tengok waris-waris yang layak mewarisi ni tak ramai. Kalau lelaki cuma 15 orang je, termasuk dengan pembebas harta yang terakhir ni lah. Manakala perempuan dia ada 10 orang, termasuk juga seorang pembebas hamba yang terakhir lah. Pembebas hamba yang terakhir. Jadi kalau kita tolak pembebas hamba di kalangan lelaki dan perempuan ni, maka jumlah yang tinggal 14 di kalangan lelaki waris dia dan 9 di kalangan perempuan, semua sekali 23 orang sahaja. Tak ramai lah. Okey. Daripada ramai-ramai waris yang ada di sekeliling kita ni sebenarnya ada 23 orang sahaja. Jadi macam mana kita nak mudah mengingati dan kita nak mengikut terus kepada, nak ingat ni mengikut terus pada kaedah siasatan waris supaya kita biasa bila dapat kes tu kita tahu macam mana kita nak cari waris dan bagaimana nak bermula. Okey. Jadi kaedah siasatan waris ni adalah kaedah yang maknanya saya dapat saya perolehi, saya pelajari dengan guru saya Al-Fadhil Ustaz Alim lah. Masa saya belajar dengan arwah yang saya tu tak belajarlah kaedah siasatan waris ni. Dia cuma belajar macam ni je. Jadi kaedah siasatan waris ni insya-Allah boleh membantulah kita dalam nak buat pengurusan kes. Baik, kita nak berlatih sama-sama. Okey, untuk siasatan waris ni, okey, waris-waris yang kita nyatakan pada slide tu adalah waris-waris ni, kedudukan waris ni, hubungan dia adalah dengan si mati. Jadi kalau orang tanya macam dalam kes yang kita bentangkan tadi, yang asal daripada hak yang kita bincang minggu lepas tu, ini kita kena tentukan bahawa orang-orang yang disebutkan itu adalah hubungan dia tepat dengan si mati. Kalau tidak, maknanya kita kena cek semula melalui kaedah siasatan waris ni. Baik, jadi fokus kita maknanya mesti dengan si mati lah. Si mati dia punya hubungan waris-waris yang kita nyatakan ni. Seramai 23 orang, iaitu 14 di kalangan lelaki dan 9 kalangan perempuan. Pertama, kita nak mulakan macam mana? Kita boleh mulakan macam mana sekalipun, daripada arah atas ke, arah kiri ke, arah kanan ke, arah bawah ke, tak ada masalah, kata guru saya Ustaz Alim. Tapi untuk memudahkan kita dalam maknanya nak menyusun siapa urutan dia tu, maka kita mulakan daripada sebelah atas. Mula-mula sekali kita mulakan daripada sebelah ibu. Okey, daripada sebelah ibu. Jika ibu tiada, diganti dengan nenek sebelah ibu. Ini kaedah bila kita tanya.
Kita tanya kepada penyoal tentang pembahagian pusaka dia. Okey. Kemudian kita tanya tentang ayah dia. Jika ayah tiada, diganti dengan nenek dan datuk daripada sebelah ayah. Perhatikan baik-baik. Daripada sebelah ibu, kita cuma siasat nenek dia sahaja, ada atau tidak. Tapi daripada sebelah ayah, kita siasat nenek dan juga datuk yang boleh mewarisi. Kemudian barulah kita pindah kepada pasangan. Sekiranya si mati berkahwin. Jika si mati adalah perempuan, maka kita tanya adalah suami dia. Jika si mati adalah lelaki, maka kita tanya adalah isteri dia. Macam tu kena tahu berapa kali bernikah, sebab dia akan melibatkan juga sekiranya si mati ni mempunyai anak daripada pasangan ataupun pernikahan yang lepas, yang lampau. Okey. Kemudiannya barulah turun kepada anak-anak. Lapis pertama, anak-anak ni adalah anak lelaki dan juga anak perempuan kepada si mati. Kemudian turun kepada sebelah daripada anak lelaki ni cucu. Cucu lelaki dan juga cucu perempuan. Okey, daripada anak perempuan setakat dia saja, tak turun kepada peringkat cucu. Dan sekiranya kalau ada lagi, maknanya kalau katakanlah waris daripada sebelah sini tidak ada ni, kita turun daripada cucu lelaki, daripada anak lelaki yang mati dulu ni, cicit lelaki dan juga cicit perempuan, dan seterusnya, mesti turun daripada sebelah lelaki. Kalau katakanlah yang sebelah atas dia ni dah meninggal, okey, barulah mana kita kena turun sebelah lelaki. Yang perempuan dia berhenti setakat dia je, anak perempuan, cucu perempuan ataupun cicit perempuan, berhenti setakat itu saja. Boleh Kemudian bila dah selesai waris ke bawah ni, ni waris sebelah atas, lepas tu pasangan, lepas tu waris ke bawah, barulah kita berpindah kepada waris sebelah sisi. Waris sebelah sisi ni dia ada 3 golongan. Waris sebelah sisi. Lapis pertama adalah adik-beradik, dan adik-beradik terbagi kepada 3. Okey, iaitu adik-beradik seibu sebapa lelaki dan juga seibu sebapa perempuan, iaitu adik-beradik kandung lah. Saudara seibu sebapa lelaki, saudara seibu sebapa perempuan. Ini adik-beradik kandung lah yang kita maksudkan sini. Kemudian kita juga kena siasat sekiranya dia ada saudara sebapa lelaki ataupun saudara sebapa perempuan, mana-mana, iaitu adik-beradik yang sama daripada sebelah ayah. Dan jangan lupa adik-beradik sebelah ibu juga boleh mewarisi jika syarat-syarat dipenuhi, iaitu saudara seibu lelaki, saudara seibu perempuan. Ini lapis pertama untuk peringkat adik-beradik. Biasanya dalam siasatan waris ni, bagi orang yang kurang mahir, ada kemungkinan mereka meninggalkan saudara seibu, sebab mereka menyangka bahawa hak mari daripada sebelah bapa je kuat, sebelah ibu ni dia tak gagah, jadi dia tinggal. Jadi sebenarnya kita kena siasat juga sebelah ibu, adik-beradik sebelah ibu, kena tanya. Okey, sebab jika ada kaitan dia, mungkin dia mewarisi. Antara hak yang berkaitan dengan adik-beradik ni, antaranya ibulah nanti. Sebab syarat-syarat dia kita akan tengok, antaranya sama ada ibu ni layak dapat 1/3 ataupun 1/6 dengan sebab bilangan adik-beradik. Okey. Kemudian daripada bahagian adik-beradik ni, hak yang turun ke bawah dia daripada sebelah dia ni adalah daripada saudara seibu sebapa lelaki dan juga saudara sebapa lelaki, iaitu anak saudara lelaki daripada saudara sebapa lelaki dahulu. Kemudiannya jika tidak ada, barulah diganti dengan anak saudara lelaki daripada saudara sebapa lelaki. Ingat, nak cari anak saudara tadi, nak cari anak saudara ni mesti selesai dulu peringkat adik-beradik. Kena selesai dulu. Macam tadi kes tadi. Kena selesai dulu peringkat adik-beradik ni. Dan kita buat macam ni kenapa? Sebab kita nak beritahu yang ni satu golongan, ini satu golongan, ini satu golongan. Jadi dalam masalah asobah tadi, dia tidak boleh melompat daripada saudara sebapa ni, dia mengasobahkan ni. Okey? Dia mesti dalam kumpulan dia. Sekiranya tidak ada
ada hak yang bawah, maka kita titih juga daripada lelaki dulu, cucu saudara lelaki daripada anak saudara lelaki yang mati dahulu, daripada saudara seibu sebapa lelaki yang mati dahulu. Jika katakanlah anak saudara lelaki daripada saudara sebapa lelaki tidak ada, baru kita pergi pada peringkat cucu. Okey? Jika tidak ada, barulah pindah kepada anak saudara lelaki daripada saudara sebapa lelaki yang mati dahulu ni, cucu saudara lelaki kepada si mati. Dan seterusnya. Ni kena turun tu, ni tengok biar sama level dulu. Kalau ada orang level atas yang layak mewarisi, maka hak yang bawah tu terdinding. Macam dalam kisah tadi. Kita buat contoh yang kedua tu kan. Dan seterusnya. Kita carilah. Jika tiada, barulah kita pergi kepada peringkat kedua, waris sisi, waris sebelah sisi. Ni peringkat pertama. Peringkat kedua daripada siapa? Sebelah ayah. Sebelah ayah, iaitu bapa saudara seibu sebapa ataupun bapa saudara sebapa. Maknanya adik-beradik kandung ayah ataupun adik-beradik sebapa dengan ayah. Boleh adapun adik-beradik seibu sebelah ayah tidak mewarisi. Okey, ayah pun mungkin dia ada adik-beradik seibu, maka hak seibu tu dah termasuk dah. Okey. Jadi kita pergi sebelah ayah ni, adik-beradik kandung ayah. Lepas tu kalau tidak ada, barulah pindah cari adik-beradik sebapa dengan ayah. Okey. Jika tiada, turun kepada anak mereka. Okey, anak lelaki daripada bapa saudara seibu sebapa. Sepupu lah dengan si mati. Kan? Sepupu jika tidak ada, baru pindah daripada bapa saudara sebapa, anak lelaki dia. Peringkat ni kita cari anak lelaki saja. Hak perempuan dia tidak ada dah. Macam dalam kes tadi, si mati daripada saudara seibu sebapa lelaki tu, dia ada anak perempuan juga 2 orang. Maka perempuan tu dah tak termasuk dah. Yang masuknya hak lelaki saja. Gitu masa peringkat ni kita masuk lelaki saja. Okey. Kemudiannya jika tak ada juga, ada lagi hak peringkat bawah, kita cari lagi, titih lagi. Dia confirm tak ada. Cucu lelaki daripada anak lelaki daripada bapa saudara seibu sebapa lelaki yang mati dahulu. Kalau tidak ada, baru boleh turun daripada sebelah sini, cucu lelaki daripada anak lelaki daripada bapa saudara sebapa lelaki hak mati dulu. Dan seterusnya. Titih lah kita cari. Kalau tak ada, barulah kita pergi kepada peringkat ketiga waris sisi. Ini waris pertama, waris sisi yang pertama. Ini waris kedua, waris sisi. Peringkat kedua waris sisi. Peringkat ketiga daripada mana? Daripada datuk sebelah ayah, iaitu datuk saudara seibu sebapa. Maknanya datuk saudara kandung dengan datuk si mati, ataupun datuk saudara sebapa jika tidak ada. Datuk saudara sebapa. Jika datuk ni ada adik-beradik seibu, maka tak masuk dah. Dia berhenti setakat adik-beradik kandung dan juga adik-beradik sebapa dengan datuk sahaja. Okey. Jika tidak ada, turun kepada anak lelaki dia. Anak lelaki daripada datuk saudara seibu sebapa dahulu. Jika tidak ada, ganti daripada, kita cari daripada datuk saudara sebapa ni jika ada anak lelaki dia. Baru kepada anak lelaki daripada datuk saudara sebapa. Jika tidak ada, barulah balik semula pada keturunan datuk saudara seibu sebapa ni, cucu lelaki. Tak ada juga, baru pergi pada datuk saudara ni daripada anak lelaki dia tu, cucu lelaki dia juga. Maknanya 2 pupu dah dengan si mati. Ni sepupu lah. Ni 2 pupu lah. Betul. Okey, dan seterusnya. Turun daripada lelaki belakang. Boleh dan seterusnya. Maknanya bila dah confirm dah tak ada juga belakang, barulah, maknanya tidak ada orang yang nak menghabiskan pusaka ni. Kita titih-titih cari-cari ni, buat siasatan waris ni, peringkat ni dah tak ada juga, barulah kita pergi kepada siapa? Baitul Mal. Tapi kalau kata adalah pembebas hamba, nak macam mana? Siapa nak pergi dulu? Pembebas hamba dulu, baru Baitul Mal. Tapi kalau sekarang ni pembebas hamba tak ada lah, kan? Jadi dia pergi pada Baitul Mal lah. Okey? Boleh Terus
Ini tak mudah untuk kita bagi Baitul Mal. Jangan mudah-mudah kita kata payuh nak cari tak tahu bunga. Cuba cari dulu. Sebab kita sekarang ni media sosial kita ni agak luas kan. Jadi cuba kita cari dulu, buat iklan dulu macam mana. Jadi kalau tak dapat juga, barulah kita bagi pada peringkat seterusnya lah. Okay. Baik. Selesai bahagian siasatan waris. Maknanya ikut urutan yang saya beritahu tadi adalah bagaimana kaedah kita nak ingat waris ni dan bagaimana nanti cara kaedah ini membantu kita dalam nak cari dalam satu-satu kes tu siapakah waris yang layak kita layak terima dan layak, maknanya yang patut ada. Sebab sebenarnya walaupun kita nyatakan begini semua sekali ni dia punya gambar rajah hubungan siasatan waris ni, kedudukan waris yang ada ni, tapi tak semestinya kita cari belaka. Sekiranya dalam siasatan kita tu dah nampak dah siapa yang boleh mewarisi baki tu, nanti kita boleh berhenti dah. Maknanya tak perlu kita cari sampai cucu ni semua sekali. Tak perlu siasat sampai habis. Jadi hari ni kena berlatih lah. Kena berlatih tapi kalau kita ingat dari segi urutan akan membantulah insyaAllah. Baik, sekarang ni kita nak tengok tentang syarat-syarat mewarisi. Okey. Syarat-syarat mewarisi. Boleh Kita nak mula daripada mana? Mula daripada suami dulu lah, suami dan isteri pasangan dulu. Sebab biasa suami isteri ni dia tak banyak sangat dan mudah sikit lah. Okay. Suami dulu. Suami dapat berapa? 1/4. Okey, suami layak dapat 1/2 dan juga 1/4. 1/2 dan juga 1/4. Macam mana dapat 1/2 dan 1/4? Baik, dia dapat 1/2 sekiranya isteri itu si mati tidak meninggalkan anak. Okey, tidak meninggalkan anak ataupun keturunan ke bawah. Tapi sekiranya ada anak ataupun keturunan ke bawah ni, maka suami akan dapat separuh daripada 1/2 iaitu 1/4. Manakala isteri bermula bahagiannya dengan 1/4 dan 1/8, separuh daripada 1/4. Macam mana? Juga syarat yang sama. 1/4 sekiranya suami dia mati tidak meninggalkan waris ke bawah, tapi anak, cucu, cicit dan seterusnya. Okey, tapi sekiranya ada waris ke bawah ni, dia dapat separuh daripada 1/4 iaitu 1/8. Dan sekiranya suami itu berpoligami, maka isteri-isteri itu berkongsi pada bahagian sama ada 1/4 ataupun 1/8 ini dengan kaedah sama banyak. Tak adalah maknanya cerita isteri itu hak pertama dapat lebih daripada isteri kedua. Kalau dia dapat lebih, dia kena buat tututan harta sepencarian lah antara kaedah dia. Okay. Tapi kalau katakanlah maknanya dia nak bodak dia seorang saja, nak menafikan isteri yang lain daripada menerima daripada harta suami itu, tak boleh lah. Sebab ini kaedah hukum faraid. Sebab tu suami-suami kalau dia berpoligami, dia kena rancang sudah lah kalau dia meninggal nanti apakah bahagian-bahagian yang akan ditinggalkan untuk anak dan isteri dia. Boleh rancang lah melalui kaedah faraid ini. Nak guna hibah ke nak minggu lepas tu ataupun nak guna kaedah wasiat ke. Wasiat lah, wasiat tak boleh. Wasiat pada waris tak boleh okey. Kemudiannya kita pindah kepada ibu dulu. Ibu dapat berapa? Okey, ibu ada 3 keadaan. 1/3, 1/6, 1/3 baki. Okey. 1/3 dengan syarat macam mana? Tidak ada waris dan juga adik-beradik orang di bawah dan anak bawah. Okey. Maknanya dapat bahagian penuh ibu 1/3 ni dengan syarat pertama keturunan ke bawah tak ada. Kemudiannya adik-beradik mestilah seorang saja ataupun tiada langsung. Adik-beradik si mati, bukan adik-beradik ibu. Sebab adik-beradik kadang-kadang tukar, jadi ingat adik-beradik ibu. Adik-beradik si mati. Ni kumpulan saudara seibu sebapa ataupun seibu. Mesti kalau ada pun seorang saja, tak boleh lebih, ataupun tiada langsung daripada mana kumpulan, barulah ibu boleh dapat bahagian penuh dia 1/3. Sekiranya salah satu daripada 2 syarat ni tidak dipenuhi, maknanya ada keturunan ke bawah ke ataupun ada adik-beradik lebih daripada seorang, tak kira lah daripada mana-mana kumpulan, campur ke daripada mana-mana kumpulan, maka ibu tak dapat dah 1/3, berpindah kepada 1/6, separuh daripada 1/3.
dalam keadaan adik-beradik tu pula mewarisi ataupun terdinding. Macam mana pula? Iaitu mewarisi dengan sebab ayah tidak ada mendinding mereka, dan terdinding dengan sebab ayah ni ada. Dia orang ni tak dapat. Tetap bilangan mereka ini mempengaruhi bahagian ibu, di mana kalau lebih daripada seorang, ibu tak dapat dah bahagian penuh dia 1/3, dia akan kurang menjadi 1/6. Itu kaedah dia. Boleh ya? Adapun 1/3 baki ni dalam keadaan macam mana? Apabila mana dia ada dua keadaan, yang mana ada 3 orang, terdiri daripada ibu, ayah, suami, keadaan yang pertama, ataupun ibu, ayah dan isteri. Okey. Dengan syarat adik-beradik sama ada seorang ataupun tiada langsung. Itu kena tambah lagi. Sebab kalau adik-beradik lebih juga daripada seorang, ibu tak dapat ada 1/3 baki, dia pergi pada 1/6. Sebabnya sepatutnya kalau tidak ada adik-beradik ni, ataupun adik-beradik cuma ada seorang saja, sepatutnya ibu dapat 1/3. Tapi disebabkan ada ibu, ayah dan suami, ataupun ibu, ayah dan isteri, maka dia berpindah kepada 1/3 baki. Dan kaedah ni kaedah pengiraan khas yang mana pernah kita bincangkan dulu. Okay. Siapa yang tak ingat nanti beritahu, kita akan buat ulang kaji semula lah. Okay, biasa je kadang-kadang bila lama tak buat tu, kita akan lupa. Okey. Ayah, berapa keadaan ayah mewarisi? Ayah dapat ada berapa keadaan? 3 iaitu 1/3 tak benar? 1/3 1/6. Ayah 1/6. Okey, 1/6. Lepas tu 1/6 campur asabah dan asabah. Betul dah 3 tu. Cuma keliru dengan 1/3 Okey, ayah 1/6. Cerita dia macam mana? Syarat nak mewarisi 3/3 ni, iaitu 1/6 sekiranya ada keturunan ke bawah. Tak kira lah daripada lapis anak ke, cucu ke ataupun cicit, maka ayah akan dapat automatik beri 1/6 dulu. Sekiranya tiada, maka berikan pada ayah ni bahagian asabah. Maksudnya kalau tak ada waris ke bawah, automatik ayah dapat asabah. Tapi jika ada keturunan ke bawah, balik pada hak syarat pertama tadi, ada keturunan ke bawah, di mana hak ada tu perempuan saja, anak perempuan ataupun cucu perempuan daripada anak lelaki yang mati dahulu, ataupun cicit perempuan daripada cucu lelaki daripada anak lelaki yang mati dahulu, ada perempuan saja, maka ayah boleh dapat 1/6 tadi yang pertama campur dengan asabah sekiranya ada. Boleh dan keadaan ini sama sebagaimana datuk. Jika ayah tidak ada 1/6 campur asabah dan juga asabah, datuk menggantikan tempat ayah dalam keadaan ini sekiranya ayah mati dulu. Baik, nenek sebelah ibu dan nenek sebelah ayah. 1/6 sahaja di mana syarat nenek seibu daripada sebelah ibu. Nenek sebelah ibu dia mewarisi dengan syarat ibu mati dahulu. Okey, barulah dapat 1/6. Nenek sebelah ayah mewarisi juga 1/6 dengan syarat ayah mati dahulu dan juga ibu mati dahulu. Sekali lagi, nenek sebelah ibu mewarisi 1/6 dengan syarat ibu mati dahulu. Tapi nenek sebelah ayah mewarisi 1/6 dengan syarat pertama, ayah mati dahulu dan juga ibu mati dahulu. Yang kedua, sebab dua orang ni mendinding nenek sebelah ayah, tapi nenek sebelah ibu dia cuma terdinding dengan ibu sahaja. Sekiranya kedua-dua nenek ada, maknanya
ibu dan ayah ni tidak ada, hak ada nenek, dua-dua nenek ada belaka, maka dia dapat 1/6 berkongsi sama banyak. Kaedah dia 1/6 yang sama dan dibagi 2, dibagi sama banyak. Dia tak dapat maknanya seorang 1/6, nenek sebelah ayah 1/6, nenek sebelah ibu 1/6. Tak, dia berkongsi pada 1/6 yang sama dan dibagi sama banyak. Berbanding dengan ibu dan ayah, kalau dua-dua dapat 1/6, masing-masing 1/6 tu hak dia solid. Boleh tu cerita waris sebelah atas. Waris pasangan sudah ada, anak pula balik ke bawah. Okey, boleh. Anak lelaki dia mewarisi secara asabah. Kalau dalam perincian asabah kita panggil asabah bil ghairi. Okey. Manakala anak perempuan dia mewarisi dalam berapa keadaan? 3 keadaan. Pertama, 1/2, 2/3 dan juga asabah ma'al ghairi. 1/2 dengan syarat anak perempuan seorang aja, tidak ada anak lelaki bersama dengan dia. Okey, sama ada anak lelaki ni memang tidak ada ataupun anak lelaki mati dulu. 2/3 dengan syarat anak perempuan lebih daripada seorang dan anak lelaki tidak ada juga. Okey. Manakala asabah bil ghairi apabila bersama dengan anak lelaki. Maka masa tu setiap anak lelaki mendapat 2 bahagian, setiap anak perempuan mendapat 1 bahagian mengikut kaedah lizzakari mislu hadzil unsayain. Boleh 3 keadaan bagi anak perempuan. Hebat anak perempuan, anak lelaki 1 je. Anak perempuan 3 keadaan. Tu pun sama banyak, nak sama rata. Biasalah perempuan tak puas hati. Okey. Tak salah dah sebenarnya. Okey, cucu lelaki. Cucu lelaki akan mendapat juga secara asabah sekiranya anak lelaki mati dahulu. Okey? Dan asabah bagi lelaki ni dikenali sebagai asabah bin nafsi. Cucu perempuan berapa keadaan? Empat eh? Dia tambah lagi daripada anak perempuan. Iaitu 1/2, 2/3 asabah bil ghairi dan satu lagi bagian fardu ya 1/6. Baik, macam mana cerita dia? 1/2 sekiranya cucu perempuan seorang, tidak ada cucu lelaki bersama dengan dia. Okey? 2/3 sekiranya cucu perempuan ni lebih daripada seorang, tidak ada cucu lelaki bersama dia. Okey? Dan dua-dua keadaan ini dengan syarat juga anak lelaki, anak perempuan tidak ada. Okey? Untuk dapat 1/2 ataupun 2/3 ni, anak perempuan pun tak ada, barulah cucu perempuan boleh ambil 1/2 dan juga 2/3. Tetapi jika ada anak perempuan, maka tengok anak perempuan tu kalau seorang ambil 1/2, dia boleh mengambil bahagian 1/6, mencukupkan bahagian 2/3, dipanggil sebagai kaedah takmilatan ataupun takmilatan disulusain. Kaedah takmilatan disulusain. Okey. Jika anak perempuan ni ambil dah 2/3, maka dia tak dapat. Tak dapat dah 1/6. Boleh Manakala asabah bil ghairi sama juga macam anak perempuan apabila bersama dengan cucu lelaki, di mana setiap cucu lelaki ambil 2 bahagian, cucu perempuan ambil, setiap cucu perempuan ambil 1 bahagian daripada baki. Okey. Dan begitulah cicit ni mengulangi sebagaimana kaedah untuk cucu, cuma tambah 1 lagi, iaitu dalam keadaan asabah bil ghairi, di mana sekiranya anak lelaki mati dulu, cucu lelaki mati dulu, tinggal cucu perempuan. Okey? Dan cucu perempuan ni tak dapat bahagian sebanyak 1/2, 2/3 dan 1/6 dengan sebab ada anak perempuan. Maka hak yang mewarisi asabah pada ketika ini kebetulan ada cucu lelaki, ataupun cucu lelaki ni bersama dengan cucu perempuan. Maka cucu perempuan dia boleh tumpang cucu lelaki dia untuk mendapat kaedah asabah bila bayi. Itu satu kaedah pengiraan khas.
cicit lelaki. Dia boleh tumpan, cucu perempuan ni boleh tumpan cicit lelaki untuk mendapat asabah. Lepas tu untuk ingat cara dia tu, kita kena buat pengiraan. Dulu pernah kita buat lah. Kalau tak ingat pula, kita cek semula kes dia. Selesai bahagian keturunan ke bawah. Sekarang ni kita pergi pada bahagian waris sisi. Sikit lagi. Awal dia. Minggu lepas dah buat 9. Minggu ni kita pergi pukul 10. Okey, boleh dua je. Baik, sekarang ni kita tengok dulu waris di kalangan saudara seibu sebapa. Pertama, saudara seibu sebapa lelaki saudara seibu sebapa lelaki mewarisi secara asabah. Sekiranya tak kira lah dia seorang ke, lebih daripada seorang ke, dia mewarisi secara asabah. Dan asabah dia ni, kalau lelaki kita beritahu tadi, dikenali asabah bil ghairi. Manakala saudara seibu sebapa perempuan, dia mewarisi dengan berapa keadaan? 3 ataupun 3 ke 4? 4 keadaan. Dia mewarisi 4 keadaan, iaitu pertama 1/2, yang kedua 2/3, yang ketiga asabah bil ghairi, satu lagi asabah ma'al ghairi. Baik, macam mana cerita dia? 1/2 jika saudara seibu sebapa perempuan seorang, tidak ada saudara seibu sebapa lelaki bersama dengan dia. Dan waris-waris yang mendinding dia tak ada lah, ayah, turunan lelaki ke bawah, itu antaranya lah yang mendinding dia. Kedua, kalau lebih daripada seorang saudara seibu sebapa perempuan, dia dapat 2/3. Juga dengan syarat tak ada lelaki ni lah, hak utama dia. Lepas tu kita tengok pada waris-waris yang lain. Asabah bil ghairi, apabila bersama dengan saudara seibu sebapa lelaki, iaitu mengikut pada kaedah asabah, di mana setiap lelaki dapat 2 bahagian, setiap perempuan dapat 1 bahagian dalam kaedah asabah. Cuma tadi kita jumpa asabah bil ghairi, asabah bin nafsi, asabah bil ghairi. Sekarang ni baru kita jumpa satu lagi kaedah asabah, iaitu dipanggil asabah ma'al ghairi. Asabah yang ketiga, jenis yang ketiga dalam kumpulan baki, iaitu asabah ma'al ghairi. Macam mana? Ada anak perempuan seorang, ada kalau lebih daripada seorang. Macam mana? Okey, cerita dia apabila bersama keturunan perempuan ke bawah. Saudara perempuan ini bersama keturunan perempuan ke bawah, tak kira lah daripada anak perempuan saja, lelaki tak ada lah maknanya, cucu perempuan daripada anak lelaki ke, ataupun cicit perempuan daripada cucu lelaki daripada anak lelaki yang mati dulu. Maknanya ada hak perempuan je, kumpulan perempuan, anak perempuan, cucu perempuan, cicit perempuan. Maka ketika itu mereka mengambil bahagian fardu, maka hak baki itu dapat kepada saudara seibu sebapa perempuan, iaitu dipanggil asabah ma'al ghairi. Boleh? Walaupun seorang ke, sebab ada seorang ni saja ke, ataupun 2 orang ke, kan? Tak kira lah, lebih daripada seorang ke, saudara seibu sebapa perempuan tak terima asabah ni, tak kira seorang ke 2 orang ke, terima asabah tak kira lah. Dia tengok ni dulu, ini. Kalau ada barulah dapat nak mewarisi secara ni. Kaedah perempuan menghabiskan pusaka. Asabah ni baki, yang menghabiskan bahagian menghabiskan. Okey. Jadi dalam kaedah ni, kata guru saya, biasanya orang tak tahu bahawa orang perempuan pun boleh menghabiskan pusaka. Iaitu dalam keadaan macam mana? Kategori ketiga, iaitu asabah ma'al ghairi. Orang perempuan saja. Dia orang perempuan terlibat dengan perempuan juga. Kalau ada orang lelaki tak dapat lah. Ada orang lelaki dulu lah. Okay? Baik. Manakala anak saudara lelaki, cucu saudara lelaki, mereka mewarisi secara asabah lah, sekiranya tidak ada hak atas ni, secara asabah. Baik. Pindah kepada kategori yang kedua, adik-beradik, saudara sebapa lelaki dan saudara sebapa perempuan. Hak lelaki ni ringkas cerita asabah belaka. Dengan syarat hak atas mati dulu lah, barulah hak bawah tu mewarisilah secara asabah tu. Okey. Saudara sebapa perempuan, berapa keadaan dia mewarisi? Berapa? 5 Kalau hak ni 4, hak ni mesti 5. Senang je. Iaitu 1/2, 2/3,
1/6 asabah bil ghairi, asabah ma'al ghairi. Okey, macam mana cerita dia? 1/2 sekiranya saudara sebapa perempuan seorang, tidak ada pendinding dia, sama ada saudara tidak ada yang menyebabkan dia terima asabah, saudara sebapa lelaki, ataupun yang mendinding dia saudara seibu sebapa lelaki, ataupun saudara seibu sebapa perempuan, ataupun keturunan ke bawah, ataupun ayah. Barulah dia dapat bahagian tersebut. Itu cerita dia. Okey. Kalau lebih daripada seorang dengan syarat sama juga, maka dia dapat 2/3 perempuan saja, saudara sebapa perempuan ni. Tetapi sekiranya ada saudara seibu sebapa perempuan, maka tengok bilangan. Kalau seorang, maka dia dapat 1/6 dalam mengikut pada kaedah takmilatan bisulusain. Sama macam kaedah cucu perempuan dengan anak perempuan. Dia boleh ambil 1/6. Okey? Walaupun dia lebih daripada seorang, tapi ini mesti seorang. Maka dia boleh kongsi sebanyak daripada 1/6. Tapi kalau dia dah ada lebih daripada seorang, dapat 2/3, tak dapat dah lah. Nak ambil 1/6 ni sebab habis sini dah. Habis 2/3. Jadi tak dapat lah 1/6. Nak dapat 1/6 ni mesti hanya seorang saja, saudara seibu sebapa perempuan. Okey? Kalau tidak tak dapat. Sebab dia 1/6 ni untuk mencukupkan bilangan 2/3. Kemudiannya asabah bil ghairi, sekiranya bersama saudara sebapa lelaki. Dengan kaedah pembahagian lizakari mislu hazil unsayain, setiap lelaki dapat 2 bahagian, setiap perempuan dapat 1 bahagian. Asabah ma'al ghairi sama macam saudara sebapa perempuan, seibu sebapa perempuan, iaitu apabila bertemu dengan keturunan perempuan ke bawah sahaja. Di mana tidak ada orang lain dah, dia je, maka dia boleh dapat dapat secara asabah ma'al ghairi. Okey? Tapi kalau ada saudara seibu sebapa perempuan bersama, hal ni dulu ambil. Sebab dia lebih kuat daripada saudara sebapa. Seibu sebapa lebih kuat daripada saudara sebapa. Itu kaedah dia. Saya rasa malam ni kita rekod melalui Facebook saya. Jadi kalau katalah tak kurang jelas, laju sangat ke dia ataupun pening-pening nanti bulan Ramadan semua, boleh ulang video tengok video ni nak beri kaedah ni supaya nanti kalau kita nak ulang kaji senang boleh Kategori ketiga dalam adik-beradik pada sisi ni, yang pertama iaitu saudara seibu. Saudara seibu, kalau mereka seorang, tak kira dah lelaki ke perempuan, mereka mendapat 1/6. Lebih daripada seorang, lebih seorang baru dapat 1/3. Punca kuasa dia tengok pada surah An-Nisa ayat 12 dan juga 176 ayat terakhir. Kaedah untuk saudara seibu. Jadi kalau seorang, tak kira lah saudara seibu lelaki ke saudara seibu perempuan, dia dapat 1/6 dengan syarat tidak ada keturunan lelaki ke atas dan tidak ada keturunan ke bawah. Keturunan lelaki ke atas terdiri daripada ayah dan datuk, keturunan ke bawah terdiri daripada anak, cucu dan seterusnya. Okey, barulah dapat 1/6. Kalau seorang, lebih daripada seorang, mereka boleh dapat 1/3, sama ada lelaki saja ke, saudara seibu lelaki saja ke, ataupun saudara seibu perempuan saja ke, ataupun gomo dua-dua sekaligus. Saudara seibu lelaki dan juga saudara seibu perempuan. Kan? Kalau orang luar jangan ingat gomo tu gaduh pula. Kena capur rasa dia. Orang kata capur kan. Okey, jadi saudara seibu lelaki dan saudara seibu perempuan, kalau lebih daripada seorang, mereka ni sekaligus ada dua-dua belaka. Dan lebih daripada seorang, mereka ambil 1/3. Tetapi kaedah bagi dia jangan ikut kaedah asabah, dia bagi sama banyak. Sebab mereka ni mewarisi secara fardu. Dan syarat nak dapat 1/3 tadi sama juga macam 1/6, mesti tidak ada keturunan lelaki ke atas, iaitu ayah dan datuk, dan tidak ada yang keduanya keturunan ke bawah. Barulah boleh dapat. Sama ada 1/6 ataupun 1/3. Syarat dia sama. Syarat dia sama. Dan kaedah pembahagian di antara lelaki dan perempuan ini sama banyak. Jadi sebenarnya kaedah sama banyak tu bukan tak ada dalam faraid. Ada. Sebenarnya. Jangan kita ingat bahawa dalam faraid ni mesti orang lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Tidak. Ada kadang-kadang ada dapat sama banyak. Boleh Takut ada nanti kan orang ingat faraid ni mesti bila sebut faraid
Laki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Tak ada mana. Tak ada cerita sama banyak. Ada kadang-kadang dia dapat sama banyak. Sebab tu kena belajar. Sebab saya cerita ni macam ni kita dalam bulan 3 ni sebenarnya oleh kerana pandemik ni tak berlaku Kalau sebelum pandemik ni orang ada buat demonstrasi pembebasan wanita, women's liberation, hak sama rata. Di antara perjuangan sama rata yang mereka perjuangkan ialah dalam masalah pusaka. Sebab mereka kata faraid ni tak adil. Nak supaya bincang semula, biarlah boleh orang perempuan ni sama banyak dengan lelaki. Pasal apa lelaki dapat lebih? Orang perempuan pun hari ni pergi kerja, kan? Jadi kita nak jawab macam mana? Kalau kita nak belajar faraid, kita pun betul. Tapi kalau kita belajar faraid, kita tahu orang ni dah gaji faraid. Sebab kalau gaji faraid, ada tempat dalam faraid ni dia dapat lelaki lebih daripada perempuan, iaitu 2 bahagian dan perempuan 1 bahagian. Tapi ada keadaan sama banyak. Dan kaedah, melalui kaedah taharruj, kita boleh buat. Maknanya nak sama banyak. Kalau kita katakanlah, maknanya selepas dah tahu bahagian secara faraid tu, kita nak pergi juga sama rata contohnya. Ataupun nak lebih baik lagi, hadiah tu bahagian kita kepada adik-adik kita hak lain. Boleh juga melalui kaedah taharruj. Sebab tu kalau orang yang tak belajar faraid ni, dia akan terpengaruh lah. Sebab tu kena ngaji faraid. Okey, boleh boleh okey, last untuk waris-waris sisi sebelah lain daripada sebelah ayah dan juga daripada sebelah datuk yang kita cerita tadi, waris-waris ni mewarisi secara asabah belaka. Semua ni lelaki belaka ni, dan mereka ni mereka ni mendapat bahagian secara asabah, dipanggil asabah bin nafsi kalau lelaki, bin nafsi belaka. Asabah. Okey, semua ni asabah belaka. Kalau kita cari ni. Sebab apa? Sebab tidak ada dah orang yang layak mewarisi daripada keturunan ke atas, ke bawah dan juga sebelah sisi kat sini. Maka kita terpaksa cari daripada sebelah ayah, adik-adik ayah, keturunan dia. Datuk daripada adik-adik datuk, keturunan dia, untuk menghabiskan baki. Kaedah asabah ni, asabah bin nafsi. Jika tidak ada juga, barulah ada baki lagi diserahkan kepada Baitul Mal. Maknanya kena buat siasatan waris dulu, menentukan maknanya ada tak orang yang layak terima ni. Kalau dah tak ada golongan-golongan ni, tak ada golongan ni, jika ada, serah dulu pada ni. Kalau tidak ada, barulah orang ni terima dulu untuk asabah ni, kan, bahagian baki ni. Kalau tidak ada juga, barulah pergi kepada Baitul Mal. Itu cerita dia. Boleh minta maaf lah kalau laju sikit ke macam mana, sebab ni kita ulang kaji je. Sebab PKP baru ni mungkin ada yang tertukar semua. Macam tadi pun kita buat ulang kaji awal tadi, soalan minggu lepas, ada maknanya mungkin kita terlupa macam mana. Jadi ni kita nyatakan balik syarat-syarat dia dan sedikit daripada kaedah cara-cara untuk pembahagian dia tu. Mudah-mudahan boleh membantulah kita semua kalau selepas ni nak maknanya tengok tentang kaedah pertamanya siasatan waris, dan keduanya syarat-syarat bahagian sama ada daripada bahagian fardu ataupun bahagian asabah bagi waris-waris yang layak menerima daripada kumpulan lelaki dan juga perempuan. Walau bagaimanapun, yang ini baru menepati bahagian pertama dan juga bahagian kedua dalam ilmu faraid, iaitu ilmu nasab dan juga ilmu fatwa.